Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 27 Oktober bersama saya Fidaus Arsyidis. Sarawak mengalu-alukan kerjasama daripada komuniti antarabangsa ke arah meningkatkan kapasitinya dalam pembangunan industri peladangan hutan yang lebih mampan. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, Sarawak telah melaksanakan inisiatif pembangunan peladangan hutan berskala besar sejak tahun 1996 bertujuan menyediakan sumber baharu dalam industri perkayuan di negeri ini. Jelas Datuk Patinggi Abang Johari, pengurusan ladang hutan secara rapi dan mampan berperanan besar bagi memenuhi permintaan tinggi terhadap produk-produk kayu tanpa menjejaskan hutan semula jadi. Namun, Sarawak masih ketinggalan dalam pembangunan ladang hutan berbanding dengan negara-negara Asia yang lain. Research and development R&D is one of the key initiatives to address the gaps we face, such as unavailability of high-quality planting materials, incidences of pests and disease, the right species to be planted, among others, which need to be addressed holistically to ensure success in achieving the main objectives of forest plantation development. Justru perkongsian data antara semua pihak, terutama golongan penyelidik dan pengurus ladang hutan adalah perlu untuk mempergiat inisiatif penyelidikan dan pembangunan industri. Selain itu, ia menggalakkan penggunaan teknologi terkini dalam usaha pemeliharaan hutan di Sarawak, seterusnya memberi nilai tambah kepada produk-produk perkayuan. Ketua Menteri berucap merasmikan persidangan edisi ketiga Kesatuan Antarabangsa Organisasi Penyelidik Hutan IUFRO Asesia 2021 di Dewan Santapan Kompleks Dewan Undangan Negeri di Kuching. Persidangan 3 hari itu merupakan anjuran IUFRO bersama Jabatan Hutan Sarawak dan diadakan secara webinar melibatkan penggiat industri dari 24 buah negara. Ia juga merupakan platform perkongsian maklumat serta pengalaman antara peserta berkaitan pemeliharaan hutan. Sebanyak 24 buah tempat ibadat di kawasan Pakan menerima sumbangan mesin sanitasi yang merangkumi gereja, chapel dan 2 buah surau menerusi program ziarah UKAS. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pakan, Tan Sri William Mawan Iko menyifatkan sumbangan tersebut penting bagi menjaga kebersihan tempat ibadat masing-masing terutama dalam memerangi COVID-19. Tanggungjawab tu jaga diri, buat kita ya bersatu dengan penyakit kenyalai begitu daya kita semua bersawap bertolong ngawat tu awak kita tempuh jam 4 gerai awak kita tempuh jam 4 kuat utai tu jam 4 habis. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui pemberita dalam majlis ziarah UKAS bersempena penyerahan sumbangan mesin sanitasi tersebut di Pakan. Tambahnya, semua komuniti di Pakan perlu menyediakan diri untuk beralih ke fasa seterusnya dan terus menjaga prosedur operasi standard yang telah ditetapkan, terutamanya semasa menjalankan aktiviti ibadah masing-masing. Kerajaan Sarawak berharap Kerajaan Persekutuan dapat memberi pertimbangan sewajarnya kepada permohonan peruntukan untuk negeri ini dalam bajet 2022. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Profesor Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, ini kerana Sarawak sedang menyusun semula dan mentransformasi ekonominya di bawah Pelan Pemulihan Pasca COVID-19 2030. Profesor Datuk Seri Dr. Sim memberitahu ia akan menyaksikan pendapatan per kapita di negeri ini meningkat daripada RM10,000 kepada RM15,000 atau RM16,000 dalam 9 tahun akan datang. Katanya peruntukan yang banyak juga diperlukan untuk membina lebih 3,000 menara telekomunikasi di seluruh negeri, iaitu tambahan kepada 3,400 menara telekomunikasi sedia ada. Sasarannya ialah untuk meningkatkan kesalinghubungan internet terutama di luar bandar menjelang tahun 2030. Ia juga sejajar dengan usaha mempelbagaikan kegiatan ekonomi seperti perindustrian, pertanian, pelancongan, pembinaan dan peladangan kelapa sawit. Profesor Datuk Seri Dr. Sim menyatakan demikian dalam bual bicara khas Prabelanjawan 2022 bersama Red FM China di RTM Kuching.
Keboleh pasaran graduan lepasan kolej komuniti di negara ini termasuk di Sarawak adalah tinggi khususnya dalam bidang kemahiran. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Dr. Zubaidah Aman memberitahu graduan daripada institusi berkenaan mempunyai lebih 90% peluang mendapat pekerjaan dalam pelbagai industri ataupun membuka perniagaan sendiri. Beliau menjelaskan graduan institusi tersebut telah mendapatkan latihan kemahiran secukupnya semasa pengajian di kolej berkenaan walaupun pada peringkat sijil. For the year 2019 keboleh pasaran kita di kalangan kolej komuniti adalah 94%. So they are highly marketable. Why marketable? Because they are hands-on. Dia banyak kerja-kerja praktikal yang mereka mahir. Macam CJ teknologi maklumat, ya, mereka mahir lah dari aspek-aspek CJ teknologi maklumat. CJ landscape, mereka banyak buat landscape, ya. Diajar oleh pensyarah-pensyarah di sini. Dr. Zubaidah memberitahu demikian kepada pemberita dalam sidang media bersempena lawatan ke Kolej Komuniti Mas Gading di Bau. Mengenai penambahan bilangan kolej komuniti dan politeknik di Sarawak, beliau berkata perkara tersebut akan dibincangkan bersama dengan pihak pengurusan tertinggi di peringkat kementerian. Langkah ini katanya bagi memenuhi permintaan selain sejajar dengan populasi di negeri ini. Sarawak mempunyai 7 buah kolej komuniti dan 3 buah politeknik yang beroperasi di negeri ini. Aplikasi Sarawak Pay kini dikenali sebagai SP Global. Penjenamaan semula aplikasi e-wallet ini selari dengan fungsinya sebagai pembayaran tanpa tunai di luar negara yang menerima transaksi Union Pay. Penggunaan Union Pay yang dihubungkan dengan SP Global akan memudahkan rakyat Sarawak khasnya yang berada di luar negara untuk melakukan transaksi pembelian. Sarawak Pay mempunyai liputan ke seluruh dunia, Eropah, termasuk di England, di North America dan di Asia, di China, India, Hong Kong, Korea. Inisiatif ekonomi digital oleh kerajaan negeri ini berjaya memberi manfaat kepada hampir 500,000 pengguna termasuk lebih 70,000 peniaga di negeri ini. SP Global, inisiatif kerajaan untuk rakyat. Seramai 50 penerima terdiri daripada golongan kurang berkemampuan di Miri menerima sumbangan barangan keperluan harian pada Majlis Jalanan Kasih di Hotel Marriott and Spa Miri. Majlis disempurnakan isteri yang di-Pertua Negeri Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib. Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat pada majlis itu turut menyerahkan cek sumbangan RM5,000 kepada 5 pertubuhan bukan kerajaan NGO. Beliau turut menyampaikan simbolik penyampaian geran kerajaan negeri kepada 4 program pemulihan dalam komuniti PPDK iaitu PPDK Miri, PPDK Sunflower, PPDK Mos Jaya dan PPDK Eda Beran Long Laput melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri. Persatuan Wanita Dohkayan Telang Usan di KTU turut menerima 108 kotak pelitup muka. Dengan simbolik penyerahan pelitup muka tersebut diserahkan kepada Wakil Persatuan di KTU, Georgina Usun. Majlis Jalinan Kasih ini merupakan inisiatif Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat untuk menghargai dan meraihkan mereka yang bekerja di lapangan dalam kerja-kerja kebajikan dan amal yang dilakukan oleh NGO. Warga Sarawak khususnya golongan kanak-kanak dijemput menyertai Festival Kanak-Kanak Sarawak 2021 secara maya selama 2 hari bermula 29 Oktober ini. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pustakaan Negeri Arpah Adenan memberitahu aktiviti tahunan ini boleh disertai secara percuma oleh orang awam.
Arpa Adenan berkata pelbagai aktiviti menarik akan diadakan yang membolehkan kanak-kanak menyertai dan mengambil bahagian. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media di Miri. Sebarang maklumat lanjut boleh menghubungi Pegawai Serantau Pustaka Negeri Sarawak iaitu Ramzan Saman di talian 014-8603-620 dan Nur Farhan di 013-561-7863. 17 kes baharu COVID-19 dilaporkan berada dalam keadaan kritikal semalam apabila Sarawak mencatatkan peningkatan dalam jumlah jangkitan harian iaitu sebanyak 713 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif dan kes positif COVID-19 di negeri ini sebanyak 237,762 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam kenyataan media harian memberitahu daerah Kuching mencatatkan jumlah tertinggi kes baru positif COVID-19 iaitu 206 diikuti Miri 142 kes. 8 lagi daerah mencatatkan kes positif 2 angka, 23 daerah lagi merekodkan kes 1 angka manakala 7 daerah mencatatkan sifar kes positif semalam. JPBN juga mengisytiharkan perintah kawalan diperketatkan PKPD di 3 lokasi iaitu Rumah Uci Lubuk Nyumbuh Entabai di daerah Julau, Rumah Mulok Lempaan Tu di daerah Pakan dan Rumah Endit Nangabatang Budu di daerah Seratok. Sarawak mengambil inisiatif naik taraf gelanggang tenis di Sekolah Kebangsaan Tabuan Jaya, Kuching dalam usaha melahirkan lebih ramai pemain tenis berkualiti. Menteri Muda, Belia dan Sukan Datuk Snodan Lawan berkata, atas kebenaran Kementerian Pendidikan itu, naik taraf 2 gelanggang dan pembinaan 2 gelanggang baru itu akan disiapkan dalam tempoh 3 bulan. Jelas Datuk Snodan, pembinaan gelanggang tenis yang bernilai RM431,000 dana kerajaan negeri itu akan berupaya mencungkil lebih ramai bakat baru dari luar bandar. Kod ini yang di Sekolah Sukan dinaik taraf untuk kita digunakan sebagai satu zon selatan, kita panggil zon selatan hub untuk mencungkil bakat dan mencari bakat pemain tenis kita. Jadi mereka pun telah berbincang juga dengan pengetua Sekolah Sukan iaitu saudara Edward dan beliau pun setuju juga, tetapi kita dengan syarat kita mesti ada kelulusan daripada Kementerian Pendidikan. Datuk Snodan bercakap kepada pemberita selepas majlis penyerahan projek pembinaan gelanggang tenis di Tabuan Jaya, Kuching. Ia merupakan inisiatif pertama pemberian dana kerajaan negeri bagi naik taraf fasiliti sekolah kebangsaan. Sekian berita pagi Sarawak edisi 27 Oktober. Saudara, penyatuan keluarga Malaysia sangat penting dalam usaha kita bersama-sama memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Saya Firdaus Rashid Idris, salam hormat.